Ni menarik tuan-tuan. Nilai ringgit jatuh, PM patut pecat Menteri Keuangan. Sindir Hamzah. Perdana Menteri sepatutnya memecat Menteri Keuangan setelah nilai ringgit jatuh, menurut Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dalam kritikan lantangnya terhadap Anwar Ibrahim. Hamzah berkata ketika menjadi pembangkang, Anwar lantang mengkritik Menteri Keuangan sebelum ini ketika nilai ringgit jatuh. Justru dia berkata Anwar juga perlu mengguna pakai piawaian yang sama terhadap dirinya. Kalau 4 Oktober ketika menjadi Ketua Pembangkang boleh marah Menteri Keuangan sebab ringgit jatuh, sekarang Tambun adalah Perdana Menteri, patut juga Menteri marah Menteri Keuangan sekarang. Anwar patut pecat Menteri Keuangan sekarang, katanya. Okey. Saya bahaskan benda ni. Pada 4 hari bulan Oktober 2022. Okey. Sewaktu kejatuhan ringgit, tuan-tuan. Fundamental yang menyebabkan kejatuhan ringgit itu berlaku. Antaranya adalah unemployment rate kita yang tinggi, harga barang inflasi rate terlalu tinggi, OPR kita walaupun terendah pada masa itu tidak membantu, dinaikkan sesuka hati. Kemudian ditambah dengan kelemahan harga harga ringgit dan juga bursa saham yang merudum pada waktu itu. Kesemua ini menjadi faktor sehingga Anwar tegur. Kerana kita tidak ada plan pun untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang lain itu tidak berlaku. Now, kita cerita Menteri Keuangan sekarang. Menteri Keuangan sekarang telah berjaya menurunkan kadar inflasi sehingga 1.5%. Menurunkan kadar unemployment daripada 5, 6, 7% kepada sekarang bawah 4%, 3% saja. OPR dikekalkan kepada 3%. Walaupun keuangan kita merudum kerana masalah ekonomi yang melanda China dan juga interest rate yang tinggi di kalangan US, kita telah berjaya mengekang perkara-perkara yang lain. Hari itu Hamzah Zainuddin bercerita, beras naik, bawang naik disebut, tapi dia tak sebut minyak masak naik. Sebab pada zaman dia 5 kilo RM50, tuan-tuan. Sekarang ni RM30 tak sampai. Dia tak sebut pada zaman dia memerintah bahawa telur tak ada, ayam tak ada. Tak payah cerita beras lah. Telur tak ada, ayam tak ada. Pada zaman dia memerintah. Dia komen pada zaman kita, tetapi kita telah berjaya secara fundamentalnya memastikan indikator-indikator ekonomi itu berkesan dan berkembang. Dengan pengesahan kadar pelaburan tertinggi dalam negara, saya percaya 70 ke 80% pelaburan yang sudah disahkan itu akan berjaya dilaksanakan dalam beberapa tahun ini. Yang itu PN gagal. Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Kita keuangan sekarang ini saja, tinggal keuangan saja, mata wang kita. Tapi saya percaya by the end of this year dia boleh mengukuh. So pada waktu itu yang duduk kutuk kita, tak apa, sabar. Sama juga yang duduk kutuk kita, ingat tak dulu masa pasaran saham turun, sekarang mengukuh naik 1,500 mata. Kan? Ingat pada waktu itu, saya ingat lagi pada zaman kegawatan ekonomi 800 mata, 800. Sekarang ni naik 1,500. Ya, kita pernah naik 1,600. It's getting there, insyaAllah. Dan itu semalam Gubernur Bank Negara pun dah mengumumkan supaya GLC, GLIC supaya cash out kan mana-mana wang yang mereka pegang dalam bentuk USD. Sebab sekarang ini Malaysia tidak ada regulation pegang duit dalam USD. Syarikat-syarikat korporat yang besar-besar ni, kalau mereka pegang duit USD, tak ada kewajipan untuk mereka nak convert balik kepada RM, tak ada. Sebab kita dah liberalizekan perkara itu. So dengan harapan sekarang ini GLC kena dengar lah. So balik kepada cerita kita tadi, sebenarnya Menteri Keuangan kita ni telah melakukan 10 perkara. Kalau 10 tu, satu tu lah mata wang tu je yang masih belum mengukuh. The rest tu he has done an excellent job. Sebab itu bila mereka kutuk macam Anwar Musa, ejek Rafizi, saya tak koyak bila Anwar Musa ejek MP Pondan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas tindakan ahli parlimen. PN keluar sidang Dewan semalam. Rafizi berkata dia sendiri cuba menjaga tata susila, Manaf tidak pernah menggunakan peraturan mesyuarat apabila ahli parlimen ketereh Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukannya Pandan.
Saya miss acara wajib PN di Parlimen, walk out. Walaupun baru semalam titah yang di-Pertuan Agong pasal adab di Parlimen katanya. Rafizi memetik pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan sekian lama. Rafizi mendakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tapi tanpa kepastian majoriti sokongan di Parlimen, dan pengurusi PN itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung Parlimen. Sepanjang saya menjadi ahli Parlimen Pembangkang, saya tak pernah bangun ganggu perbahasan dengan menggunakan standing order seperti yang berlaku dalam Pembangkang sekarang. Walaupun pada satu ketika bekas ahli Parlimen Ketereh mengejek ahli Parlimen Pondan, Pandan, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya hanya menjawab, umur Ketereh tak jauh beza dengan umur ayah saya, dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu, katanya. Rafizi menekan masa yang diperuntukkan untuk ahli Parlimen berucap sekitar 5 hingga 7 minit saja. Gunalah peluang itu untuk menyampaikan perkara yang substansif. Lebih-lebih lagi jika pembangkang ketika itu hanya sahajalah peluang untuk mempamerkan kemampuan kita mentadbir dengan cetusan idea lebih baik dari kerajaan. Sebab itu saya kata tadi, pada waktu itu kalau betul Hamzah ni seorang yang bijak bistari dalam ekonomi, kenapa tak cadangkan kepada kerajaan bagaimana cara untuk mengukuhkan kembali mata wang? Kenapa Hamzah tak sebut? Naikkan sajalah OPR. Cadangkanlah. At least, ingat tak dulu siapa nama Mamat tu? Dia mencadangkan cetak duit. At least adalah juga idea dia. Walaupun kita tak setuju, adalah juga idea dia. Kan? Daripada yang ni, sebut, pecat, tapi idea pun tak ada. Right. Pelabur tak yakin sebab kerajaan tak adil pada pembangkang, kata MP PAS. Seorang wakil rakyat PAS hari ini mendakwa ramai pelabur asing tidak yakin melabur di Malaysia setelah melihat layanan tidak adil terhadap pembangkang. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih, berkata dia mengetahui perkara ini kerana punya ramai rakan di luar negara dan telah menghabiskan kira-kira 10 tahun belajar di luar negara. Wow. Timbalan speaker sebelum ini menasihatkan ahli Parlimen supaya menggunakan masa perbahasan kita untuk menumpuk isu berkaitan kawasan pilihan raya dan sebagainya. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan. Apa tindakan yang ambil kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita, dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut, saya juga punya rakan-rakan yang ramai di luar negara. Saya duduk belajar 10 tahun di negara luar, katanya. Zawawi yang merupakan ahli Parlimen PAS berkata ketika membahaskan titah di Pertuan Agong, tambahnya dia menyeru kerajaan supaya menyahut seruan baginda memacu ekonomi dengan kerjasama. Ini termasuk mengambil iktibar terhadap gesaan ahli Parlimen Pembangkang untuk diberi peruntukan adil. Bagaimanapun, Nik Zawawi menegaskan PAS sudah terbiasa dengan cabaran keuangan dan boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita mesti fokus sungguh-sungguh dan berlapang danda, insya-Allah. Baik. Saya nak komen sikit tentang perkara ini. Yang pertama sekali, baru-baru ini PM melaporkan bahawa daripada segi pelaburan kita telah mencatatkan realize ataupun approve investment lebih 300 bilion dan merupakan tertinggi dalam sejarah. Jadi saya tak tahu yang Nik Zawawi ni bercakap dengan pelabur yang mana. Dia kata dia duduk dekat luar negara 10 tahun. Saya pun duduk luar negara 10 tahun juga. Tapi negara mana yang dia duduk ni? Kan? Dan saya kenal beberapa pelabur yang sudah pun melabur di Malaysia. Dulu dia orang ada pelaburan. Dia ada company dekat Indonesia dan juga Singapura. Sekarang ini mereka beralih ke Malaysia kerana antara sebabnya dia kata kerajaan dah bertukar, dan juga daripada segi nak mudahnya buat bisnes, it is better doing in Malaysia rather than Singapore dan Indonesia. Dia kata masalah Singapore ni bukan regulation, cost terlalu tinggi. Masalah Indonesia, susah nak buat bisnes, corruption. Dekat Malaysia dia kata better. Dan ini adalah really orang luar negara yang melabur dalam negara kita untuk projek puluhan juta. Dan dia dapat projek ni bukan daripada dalam negara Malaysia saja. Dia dapat projek daripada overseas sekali. Kan? Dan berjumpa dengan saya dalam, I think few weeks ago dia jumpa dengan saya. Tapi nak cerita juga bahawa tentang perkara ini. Kenapa pelabur sebenarnya? Kalau betul pelabur ini melarikan diri, dia bukan sebab tak peruntukan tidak adil. Dia kata kita dah bagi tahu tentang tempat kita, tak ada pun pembangunan. Tak ada, tuan-tuan. Perdana Menteri dah announce peruntukan paling tinggi pembangunan adalah negeri Kelantan. So dekat mana dia kata, dia claim bahawa sebenarnya pembangunan tidak adil. Pembangunan tertinggi, peruntukan, bukan pembangunan, peruntukan pembangunan lah kira, peruntukan pembangunan tertinggi adalah negeri Kelantan.
Billion. Bukan million, billion of ringgit di negeri Kelantan. So dekat mana dikatakan pembangunan itu tidak adil? Sebenarnya yang kata tak adil sebab dia tidak dapat peruntukan peribadi. Dia ada peruntukan ahli parlimen yang tu tak dapat. 1 juta lebih ke something like that. Even zaman Mahathir dulu pun dia tak dapat. Masa zaman Mahathir jadi pembangkang. Even pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. Mahathir jadi pembangkang, Mahathir jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri pun. PH masa tu tak dapat peruntukan. Hanya pada zaman Ismail Sabri, kita sign MOU tu je yang dapat peruntukan. Itu pun tak habis guna pun. Sebab pilihan raya dah berlaku. Pada zaman PAS jadi kerajaan pun kita tak dapat peruntukan. So apa benda yang dia merepek ni sebenarnya? Tetapi macam saya katalah, sebenarnya yang menjadi isu terbesar kepada yang berlaku dalam negara kita bukan sebab itu. Sebab tebuk atap. Isu tebuk atap ni lah ia menyebabkan pelabur lari dan tidak berkeyakinan dengan kita. Itu je. Dan selagi tebuk atap ini tidak berjaya diselesaikan, selagi itulah pelabur akan kurang keyakinan terhadap kestabilan politik negara kita. Sebab itulah kenapa Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong dengan jelas menyentuh bahawa keperluan negara untuk baginda tak nak melayan lagi dah. Cerita-cerita tentang nak tukar kerajaan. Kenapa baginda nak sebut perkara tu? Kenapa baginda sebut tentang kestabilan politik ni? Sebab baginda sebagai orang yang faham tentang bisnes, faham tentang pelaburan, dengan kenyataan itu sebenarnya memberi keyakinan yang lebih kuat kepada pelabur. Baginda tak kata, oh sekarang ini kerajaan tolong bagi peruntukan yang lebih adil kepada pembangkang. Tak ada. Tak ada benda tu. Sebab baginda tahu peruntukan tu dah adil lah pada pembangkang. Isunya apa? Isunya pada pada tebuk atap itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Baik, habis kat situ. Alright.